الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan muliakan Allah yang berbahagia, pengurusi Masjid Al Zainal Azim, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya jamaah maghrib, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah ini Allah saja kita semua dapat sama-sama pada malam ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mengimarahkan masjid, memakmurkan masjid. Di luar sana tuan-tuan ramai orang berkeinginan untuk hadir ke masjid tetapi belum terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat tuan-tuan ulang alik ke masjid dalam lubuk sanubarinya, ya berkata-kata bila pun ada dapat ke masjid. Tapi tuan-tuan telah dijinakkan hati dapat meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita bersyukur, sebab semua perkara ini bukan atas kekuatan kita. Kita tidak ada daya upaya. Ya, kita semua lemah. Yang menggerakkan, memberi kekuatan kepada kita semua tidak lain dan tidak bukan dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah, hendaklah kita jaga sungguh-sungguh anugerah nikmat tersebut. Ya, tidak tinggalkan 5 waktu berjemaah. Hati kita sentiasa bertahu dengan masjid. Begitu juga ulama tahu sebagai tanda syukur kita kepada Allah ialah kita mengajak rakan-rakan lain yang belum dapat hidayah Allah SWT ke masjid. Ini penting tuan-tuan. Sebagai tanda kita terima kasih, syukur pada Allah SWT. Kena ajak di luar sana ramai lagi orang yang belum dapat hadir. Yang hadir ini berapa peratus? Wallahualam. Kecil berbanding dengan ramai lagi yang berada di luar sana. Jadi alhamdulillah ya, tuan-tuan, juga waktu singkat maghrib isya ini kita dapat isi pula masa kita dengan niat i'tikaf semua insya-Allah. Jangan lupa ya tuan-tuan, niat i'tikaf. Walaupun maghrib isya dengan niat i'tikaf Allah Taala beri ganjaran pahala yang besar bagi kita semua. Dan juga kita dapat duduk dalam taman-taman syurga. Satu hari ya para Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila kamu melalui taman-taman syurga, kecapilah nikmatnya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadil jannah?" Apakah itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Hilqatul zikr, halqah zikir, yaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita semua bersyukur tuan-tuan terpilih untuk duduk dalam majlis ta'lim belajar dan juga mengajar. Dan untuk malam ini kita akan sambung pengajian ya, dalam kitab Muniyatil Musalli, himpunan permasalahan orang-orang yang sembahyang. Jadi sembahyang itu tiang beragama. Sembahyang itu adalah merupakan kepala badan. Sembahyang itu adalah merupakan perkara yang paling utama ataupun yang pertama akan dihisab nantinya di yaumil mahsyar. Bila solat kita diterima, maka amalan-amalan kita juga akan diterima. Jadi sebab itulah
Kita jangan merasa puas hati tahap sembahyang kita. Walaupun kita dah belajar daripada zaman kanak-kanak dahulu, tetap kita merasa belum berpuas hati dengan tahap kualiti sembahyang kita, sebab ikutan kita ialah solat Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Jadi dengan kita dapat memperbaiki sembahyang kita, mudah-mudahan solat tadi akan memberi kesan kepada kita. Fahsya dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tadi kita buat dengan baik, tertib, rukun, faham setiap pergerakan, ada khusyuk, ada khudu', ya, menepati perbuatan yang disunnahkan, maka automatik tuan-tuan dia akan menyapih. Tahu menyapih orang jauh? Apa menyapih? Dia memutuskan diri kita dengan maksiat, tawa hati kita untuk membuat maksiat, ya, dengan sembahyang tadi. Kalau kita masih solat tetapi dalam masa sama banyak perkara mungkar yang kita buat, larang-larang Allah kita langgar, maka bermakna sembahyang kita tadi belum diterima, belum sempurna lagi. Usaha lagi depan, ya, lagi dan lagi. Bila dengan sembahyang tadi, akhlak kita akan semakin baik. Bila dapat sifat khusyuk dan khudu' dalam sembahyang tadi, bermakna kita akan membawa sifat-sifat ketaatan dalam sembahyang ke luar sembahyang. Tuan-tuan, intibati maksud sembahyang tadi, kita akan dapat membawa sifat-sifat ketaatan dalam sembahyang ke luar sembahyang. Itu baru sembahyang kita berkesan. Dalam sembahyang tundukkan pandangan, di luar pun kita banyak tunduk pandangan. Dalam sembahyang kita membesarkan Allah, di luar sembahyang pun kita ya, dia bermain. Datanglah ke surah Al-Kahfi. Kita sentiasa menggalakkan orang ramai supaya dapat datang masjid. Dan daripada masjid tadi, insyaAllah kita dapat ditarbiyah, dapat diperbaiki. Jadi sebelum kita memulakan sambungan, ya, baru rukun sembahyang, kita baca salawat dulu. Ada yang baca tak berapa? 100? 1, 2, 3. Tuan-tuan dari kita bakal makiah, keluarga 123. Ya, 558 nanti berarti 105, 123 ya, kita sambung insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barqari. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Al-Barqari sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Al-Baqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Al-Burhan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Bushra Isa
صلى الله على عيسى وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البشير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البشرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البصير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البليغ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البالغ البيان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البينة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البارع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الباهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الباهي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البدر الباهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البحر الزاخر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البديع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Pada bulan lepas kita telah mempelajari bab rukuk. Bagaimana rukuk yang betul ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan pindah kepada rukun sembahyang yang ke-7, yang ke-6 iaitu i'tidal. Dari kitab boleh buka dan kitab Muniyatil Musalli dalam bab rukun sembahyang ada 13, kita baru sampai rukun yang ke-6 pada malam ini. Baik tuan-tuan, rukun sembahyang yang ke-6 iaitu i'tidal. Apa makna i'tidal? Iaitu kembali kepada qiyam selepas rukuk dengan tuma'ninah. Perlu dilakukan walaupun sembahyang sunat. Tak ada petang-petang sembahyang sunat, tak payahlah i'tidal ya. Jadi kena buat. Dia termasuk dalam rukun. Jadi apa kesilapan selalu berlaku pada i'tidal ini? Di sinilah selalu berlaku kesilapan pada orang ramai yang tidak perasan ataupun tidak sedari ataupun kerana sifat acuh tak acuh malah belajar ya. Sebab apa? Saya daripada kecil dah belajar sembahyang lah, dah tutup berapa nak sembahyang nak belajar sembahyang lagi. Ini sifat. Dia tak ada sifat untuk belajar sehingga mati, sehingga ke liang lahat. Kita ni tuan-tuan orang beriman kena mengaku tak pandai. Aku ni bodoh, keluar rumah je, ya Allah aku bodoh, aku datang masjid.
Mudah-mudahan kau akan tarbiyah. Berilah ilmu ya Allah. Ya Allah, aku ni banyak dosa. Aku datang masjid, ampunilah dosa. Itu tuan-tuan keluar rumah niat macam tu. Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan tambah ilmu kita dan beri keberkatan pada ilmu. Keberkatan ilmu itu bermakna kita belajar sikit faham dan kita dapat amal. Amal malam kita dah belajar banyak kali tuan-tuan, tetapi masih tetap juga membuat kesilapan dalam sembahyang. Contoh yang saya akan berikan pada tuan-tuan iaitu pada i'tidal. Iaitu ramai ketika i'tidal tadi dia tidak sempat tumaninah dan dia terus sujud. Ini terlalu ramai tuan-tuan kalau kita terperhati, terutama sembahyang sunat, bahkan sembahyang fardu. Dia bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Sebetulnya dia i'tidal mesti ada tumaninah. Syarat tumaninah mesti diam walaupun sekadar satu subhanallah, iaitu dalam lebih kurang 2 atau 3 saat. Subhanallah, diam dia. Ini badan tengah goyang lagi, belum tetap lagi, dia dah mula rukuk ke langkah purna, sujud. Saya bagi contoh ya. Ataupun dia menggerak-gerakkan tangan tu belum lagi ya berhenti, dia terus rukuk. Maka tangannya adalah anggota besar tuan-tuan, bukan jari. Kalau jari itu gerak-gerak tak apa. Saya bagi contoh tuan-tuan, kesilapan yang sering berlaku pada i'tidal. Iaitu ketika selepas bangkit daripada rukuk tangannya, sami Allahu liman hamidah. Tengok tuan-tuan, tangan dia belum berhenti, dia terus Allahu Akbar. Jadi dia bermakna tidak ada tumaninah dan dia belum beriktidal lagi yang lengkap. Tuan-tuan perhati ya, ramai berlaku ni. Dia bangkit daripada rukuk kita dah belajar dah lepas, tuan-tuan ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Jadi sembahyang dia tadi batal sebab dia dah i'tidal tapi tak sangkap dengan tumaninah. Syarat dia i'tidal beserta dengan tumaninah. Berhenti sekejap. Ya, tengok. Sami Allahu liman hamidah. Walaupun 2-3 saat. Tak baca apa-apa pun tak apa, sebab baca itu sunat ayat. Ya. Kalau baca lagi sempurna ya. Tangan ni mesti dikunci tuan-tuan. Tak kira lah macam ni ke. Saya ulang balik ya. Sami Allahu liman hamidah. Dah diam sedikit ya. Jangan dia yang sering salah ni. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Tangan bergerak, badan belum stabil lagi, dia terus. Maka dia belum melakukan i'tidal. Batal sembahyang dia. Walaupun i'tidal tadi sepatutnya ringkas mudah. InsyaAllah tuan-tuan ya. Makna i'tidal kembali kepada qiyam, berdiri selepas rukuk dengan tumaninah. Perlu dilakukan walaupun sembahyang sunat. Baik. Apa bacaan semasa i'tidal iaitu Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah itu pergerakan kita bangkit baca Sami Allahu liman hamidah dan kita baca Rabbana lakal hamd.
ataupun ada lain-lain bacaan ya, yang diamalkan oleh seorang sahabat Rasulullah, yaitu apa dia? Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, ya. Ataupun terdapat juga dalam kitab bacaan, yaitu Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Itu juga pernah dibaca oleh Rasulullah. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Yang rajin hafal berapa? Baik, setakat rukuk sebelum kita pindah pada sujud, ada persoalan? Dan ketika kita tidak juga, pandangan kita tetap ke mana? Tempat sujud juga. Ya, tempat sujud. Baik, macam itu kita pindah terus kepada rukun yang ketujuh, iaitu sujud. Apa dia sujud? Iaitu sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tumaninah, walaupun dia sujud di atas benda tunggangannya yang tidak bergerak dengan geraknya. Jadi makna sujud iaitu kita melakukan sujud 2 kali dengan tumaninah, walaupun tuan-tuan atas kenderaan. Kenderaan tu tuan-tuan, macam apa, naik kereta api ke ya, unta ke ya, ada dia punya rumah dia. Tempat kita sujud tadi tu, walaupun kenderaan kita dia bergerak, tapi kita tetap tak bergerak, maknanya kita boleh sujud. Dia tak menggerakkan badan kita, ya. Tak kereta api ke, tak terbang ke, ya. Kita boleh tumaninah seketika ketika sujud tadi. Sekurang-kurang sujud, apa dia? Mengenakan ke tempat sujud sebahagian daripada dahi. Dahi kita luas, sekurang-kurang sebahagian. Ini minimal kan? Maknanya kalau kita buat sah, ya. Sebahagian daripada 2 lutut. Lutut kita luas, tapi bila kita sujud tadi memang tidak semua lutut ya cecah, dia bahagian tempurungnya itu, ya. 2 tapak tangan atau perut jarinya, ya, tapak tangan, perut jari. Jari 2 kakinya, seterusnya jari 2 kakinya, dan wajib menekan dahi ke tempat sujud dan meninggikan punggung daripada kepala. Ini sekurang-kurang sujud. Sebahagian dahi, 2 tapak tangan iaitu perut jari, sebahagian lutut dan juga jari kaki. Hendaklah kita menekan kepala kita tempat sujud dan tinggikan bahagian punggung, ya, daripada kepala. Itu dah kira sujud. Sah dah, ya. Sah. Baik, kita tengok yang sempurna pula macam mana. Sujud yang lebih sempurna ialah bila ia bertakbir untuk tunduk sujud. Mana dia nak daripada tidak tadi, dia nak sujud, dia bertakbir. Allahu Akbar, lafaz takbir, ya. Kemudian tidak mengangkat 2 tangannya. Jangan dia nak bergerak sujud tadi, dia angkat tangan macam kita takbir dia, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud tak perlu, ya. Kemudian menurunkan 2 lutut. Kemudian 2 tapak tangan diajukan dengan semua jari ke kiblat.
Kemudian mengenakan dahi dan hidungnya yang tidak tertutup ke tempat sujud. Dahi dia terbuka, mesti kena tempat sujud. Menjarakkan kedua kakinya kadar sejengkal. Masa sujud tadi tu, kaki kita jarak sejengkal. Nanti akan jadi khilaf maksudnya. Ada pendapat pula rapat kaki pula. Dia bangkah yang rapat tu salah, yang jarak salah, yang rapat betul ya. Jadi kita tengok nanti macam mana perbahasan ni. Sebab tu kita perlu belajar secara berkitab. Jangan tuan-tuan buka aja dalam viral terus sebarkan, tak rujuk. Rupanya yang kita sebarkan tadi salafi memang. Ya, salafi memang. Menjarakkan kedua kakinya kadar sejengkal. Mana masa jangan fikir nampak orang lah. Masa kita sujud tadi jarak kaki nampak paha ya, dekat lutut bahagian belakang nampak. Jadi dia anggap batal. Sebenarnya tidak batal. Apa pandangan daripada bawah tidak batal ya. Menenggangkan dua lengan daripada lambungnya. Masa kita sujud dari tempat 7 cara, mesti kita renggangkan yang rapat. Ataupun kita jangan angkat siku macam ya anjing ya, macam anjing. Letak tangan masa dia berbaring. Mengangkatkan perut dari dua pahanya bagi lelaki. Ya. Mesti perut tadi jarak dengan paha jarak. Kecuali ada keuzuran lah, perut dia besar, jadi ejahnya pun dia tetap dekat kat paha kan. Itu tak apa kan, maafkan. Kemudian merapatkan bagi bukan lelaki. Jadi kaum ibu masa sujud, semua dah faham lah ya, maknanya paha dengan perut itu rapat. Baik, kita cuba semak balik kitab Syafi'i atau Najah lah, apa macam mana dikatakan sujud. Syurut sujud sab'ah. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Yasjuda ala sab'ati a'dha, yaitu sujud di atas 7 anggota. Jadi tuan-tuan masa sujud kita kena faham 7 wajib anggota kita, iaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan juga jari kaki. Itu dipanggil 7 anggota sujud. Hidung macam mana pula? Ya, termasuk hidung. Tapi hidung tu ada perbahasan. Yang afdalnya dahi bersama hidung masa sujud mesti kena lantai. Ya. Kemudian susunan tadi tuan-tuan, susunan turun tadi dalam kitab Munadir Musalli tadi, iaitu turun darah lutut. Turun lutut dulu, kemudian turun tangan, barulah dahi. Itu susunan dia. Namun di situ pun ada khilaf bab sembahyang. Sebab bab sembahyang ni dia ada banyak, lebih 200 lebih bab khilaf. Ya. Jadi kita tak usah bergaduh. Ada pendapat yang kuat juga mengatakan turun tangan dulu baru lutut. Itu diambil daripada hadis langsung juga. Jadi yang jumhurnya lutut, tangan, dahi. Namun ada orang yang dia mungkin ada masalah lutut dia. Ya, dia punya ball joint dia chassis dah agak lari, jadi dia tak boleh nak turun lutut dulu. Dia kena turun sangga tangan dulu ya. Maka tak menjadi masalah, tidak mengurangkan pahala dalam perkara tersebut. Boleh tuan-tuan turun tangan dulu, lutut ya, dan kepala. Begitu juga ketika bangkit. Masa bangkit pun ikut susunan tadi. Angkat kepala, kemudian angkat
Lepas kepala apa? Tadi kita turun mana? Lutut, tangan, kepala. Jadi masa bangkit, kepala, tangan, bilang kita lutut, ya. Saya cuba susunan. Itu bagi yang mampu. Tak mampu boleh, ya. Dia buat juga macam terbalik tadi. Dia kena angkat lutut dia dulu, dia akan tolak tangan dia, ya. Ayyasuda ala sami Allah wa antakuna jahbatuhu masyufah, iaitu yang kedua dahinya perlu terbuka. Kemudian ketiga menekankan dengan kepala, maksudnya tekan kepala sikit. Yang keempat tidak bergerak turun untuk selain daripada sujud. Mesti nawa itu kita sujud tu ialah untuk sujud, ya, bukan selain perbuatan sujud. Yang kelima tidak bersujud di atas sesuatu yang bergerak disebabkan pergerakannya. Contoh, dia pakai ridak. Maksud sujud ridak tadi terbentang. Tak ada, dia pun tersujud di atas ridak. Tak boleh, ya. Ataupun ekor sepan panjang, kena tempat sujud, dia bersujud atas, ya. Tidak bersujud di atas sesuatu yang bergerak disebabkan pergerakannya, apa yang ada kat atas badannya. Yang keenam, menaikkan bahagian bawah punggung lebih tinggi daripada bahagian atas kepala. Yang ketujuh, tumanina, iaitu berhenti seketika. Jadi masa sujud tadi, tuan-tuan, kalau tak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebab sembahyang sunat tu dia diam je, sekadar subhanallah, tumanina tadi sujudnya dikira sah, ya. Jadi itu dalam kitab Safinatun Najah, anggota sujud. Kalau tanya anggota sujud ada berapa? Ada 7. Dahi, 2 perut tangan, lutut dan juga jari kaki. Baik, lepas kita akan sambung kesilapan-kesilapan semasa sujud. Pun banyak juga, ya. Nampak macam dah okey, rupanya sujud tadi membawa pada batal. Ya, boleh silakan ada.
Baik tuan-tuan, puan-puan, kita sambung sikit lagi dan kita akan buat tunjuk cara. Lepas itu kita akan solat Isya. Baik, dalam kitab Tahsin Solat bab sujud dan tumanina, iaitu yang beza yang tempat lain merenggangkan jari kedua telapak tangan bertentangan dengan telinga, ya. Ini kesempurnaan. Maksudnya ketika kita sujud tu kan, mana nak letak kedudukan tangan ini? Ada orang begitu jauh sekali, ya. Jadi kedudukan macam mana tuan-tuan takbir, paras telinga, ya, lebih kurang macam itulah juga tuan-tuan sujud. Dan kita buka tangan dia. Kalau kita berjamaah tidak boleh buka sebab akan belaga dengan kawan-kawan ini sebelah. Jadi kita buka sekadarnya. Dan hadis Nabi sehingga anak kambing boleh lalu di celah tangan Nabi SAW. Ya, baik. Kita akan baca siapa boleh baca cara ini. Silakan. Boleh ya? Okay, boleh buat. Adik coba. Adik siapa nama? Syafi'i, silakan Syafi'i. Tahniah lah. Ya, dia di pantai ya? Tahniah lah. Daripada i'tidal, cuba buat cara i'tidal. Buat rukuk dan bagi i'tidal. Salah tu. Lama sangat. Sujud. Kita tanya. Bayar kaki belakang dia betul sejengkal buka. Kemudian jari dia betul. Jangan terlalu jarak jari itu. Jari kena luruskan mengalir ke kiblat. Ya, rapatkan dia jari-jari. Ya. Cuma jarak sikit je. Kemudian ini kena siku melangkah tinggi sikit. Ya. Sebab kamu tinggi, jadi kamu kena ambil jarak depan sikit. Sujud, boleh. Betul ya. Jadi kedudukan kaki itu dia jauh daripada perut. Ya. Ini kalau sebagai sunat tak apa, tapi kalau sebagai jemaah kamu kena. Ya. Baik tuan-tuan ya, jari kita mesti menghadap ke kiblat, sedikit renggang ya, sedikit renggang ya. Jangan terlalu renggang ya. Dan mesti perut jari-jari melekat tuan-tuan. Ada yang macam ni ya, ketika dia sujud ya, contoh saya bersujud ya, ya, dia kembung tangan dia. Ataupun buat lagi, ada yang sujud salah pada tangan siku dia tu di lantai, buat yang salah. Cari tuan-tuan. Ini mengira anjing duduk ya atau berdiri. Tercela ya dia ditulis dalam hadis Nabi SAW. Mesti angkat. Ya, okey. Jazakallah. Jadi ada pertanyaan. Buat rukuk dan juga i'tidal. Sujud. Silakan. Tak apa, dia bukan benda yang bersama kita. Yang tak boleh, dia bersama melekat antara dia. Kecuali cikgu masa sujud tadi sebab duit tu nak 50, cikgu niat nak sujud nak tangkap duit tadi ya. Nawai itu dia bukan nak sujud, tapi nawai itu dia nak tangkap duit sekalian terbang macam cepat tangkap. Lepas tu duduk atas sujud tarik duit tu ya. Jadi nawai itu dia dah ada sampingan, tidak sujud semata-mata kerana Allah ya. Jadi kalau jatuh duit tu tawakal ya. Kalau 50 sen jatuh orang tak pernah beres, RM1 kan. 50 mula alamak dia tu mana terbang ya.
Jadi itu tanda iman kita goyang ya. Ada pertanyaan lagi selain daripada itu? Oh, tak saya baik. Tuan-tuan yang ada keuzuran, yaitu dia tidak boleh sujud semasa keadaan normal ni, mana dia ada masalah lutut ataupun dekat kaki, jadi dia sembahyang kursi ya. Jadi sujud tadi mesti dia, kalau rukuk saya dah beritahu belum? Minggu lepas, 2 bulan lepas. Sujud bagi orang yang rukuk, bagi orang yang duduk, dia memang tak boleh berdiri masuk sembahyang duduk. Ya, memang dia tak boleh berdiri ni ya. Maka dia punya rukuk dia mesti dia tunduk sekadar lutut. Yang lagi Allah ialah dia lebih kepada tempat sujud. Itu rukuk bagi orang yang ada keuzuran. Ya. Begitu juga kalau sujud, dia memang tak boleh berdiri, dia terpaksa duduk. Tentangnya maka sujud dia mesti lebih membezakan daripada rukuk tadi, iaitu dia tunduk lebih lagi. Lebih lagi, kalau dia tadi rukuk pada sini, itu pun dah menahan sakit. Sujud mesti dia beza lebih sikit. Allahu Akbar, subhanallah, a'la wa bihamdi. Ya, dia maksudkan itulah sujud dia. Betul kan ya? Faham kan? Begitu juga kalau dia ni sembahyang duduk bawah, sama juga. Sembahyang bawah ini, kali ini kes tak boleh berdiri kan? Ya, patah kaki dia memang dia rukuk. Maka kalau dia nak rukuk, dia tunduk paras, Allahu Akbar. Paras betul, ataupun lebih pada paras sujud, lebih lagi. Rukuk ya. Subhanallah liman hamidah. Sebab dia tak boleh berdiri, tetapi dia boleh sujud. Jadi dia sujud macam biasa. Ya, dia akan sujud macam biasa. Tapi kalau dia tak boleh juga, sebab memang dia masalah pinggang ni, ya, dia tak boleh. Maka dia kena bezakan, tadi dia rukuk parah sini, dia sujud pun dia lebih. Oh, setakat mana yang dia. Ini untuk kes orang yang tidak boleh sembahyang dengan berdiri. Wallahu a'lam. Okey. Boleh. Ya, itu ada segi khilaf ya untuk orang-orang duduk atas kursi. Ada pendapat mengatakan dia boleh sujud. Dia turunkan tangan dia. Ya. Kalau di bawah macam ni kan ya, macam biasa, rukuk, sujud, dia setakat itu yang mampu. Ya, dia pegang juga. Cuma anggota ini dia tak boleh sujud. Tapi atas kursi pun macam ni, dia boleh hulurkan tangan dia. Tak hulur pun tak apa. Tergantung. Dikosokkan, dia pegang lantai. Ataupun dia kosongkan di lantai kat tangan dia pun. Itu tidak. Okey, tuan-tuan, ada lagi pertanyaan? Baik, kesilapan semasa sujud, iaitu hujung jari kaki tadi dia tergantung-gantung. Ramai yang berlaku demikian. Iaitu ketika sujud, tuan-tuan, tunjukkan sikit ya. Sepatutnya jarak senyekal, tuan-tuan ya. Tuan-tuan biasakan sembahyang kaki kita macam ni, tuan-tuan. Ya, parking yang betul, tuan-tuan. Biasa kan. Jangan kita kaki menghala. Ya, tempatkan tuan-tuan bersunah ya. Kecuali tuan-tuan ada keuzuran lain. Kemudian tuan-tuan contohnya sujud. Terus ya, dia tak bergerak ni. Yang kesalahan tuan-tuan selalu macam mana?
Jadi ataupun macam ni dia macam-macam gaya lah. Kalau diperhatiin dia, dia tak cecah tu, subhanallah, tak cecah lagi. Ada yang dia mengubah gini rapat, daripada begini ubah rapat. Ada yang macam ni. Tapi tuan-tuan pandang sebagaimana saya bagi ketua tempoh hari, untuk orang lain kita beri kemaafan. Sebab apa? Kita anggap dia ada kekusuran. Kaki dia tu memang tengah gaut, tak boleh cecah langsung, memang kita bagi kemaafan. Untuk kita kena buat yang betul. Orang lain mungkin ada rusak, ada kemaafan dia sebab macam-macam keehwal. Orang kita pun tak faham, ya. Baik. Sebelum kita tamatkan, apa bacaan masa sujud? Iaitu subhana rabbiyal a'la, paling kurang subhana rabbiyal a'la. Nah, afdal lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, lagi sempurna baca 3 kali. Dan semasa sembahyang fardu, itulah yang afdal dibaca. Memandai 3 kali. Terutama kalau kita menjadi imam, jangan kita menumpuk lebih apa-apa bacaan semasa sujud lama. Sebab disunahkan hanya 3 kali saja. Ya, jadi imam ni dia ialah menggunakan kebijaksanaan. Kalau kita sembahyang sunat, tuan-tuan boleh, tuan-tuan dalam sujud baca apa-apa doa, panjang-panjang boleh. Tapi semasa sembahyang fardu, dia mudah dan ringkas sahaja. Tuan-tuan ya, boleh baca doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira masa tahajud. Nabi ya, masa sujud dia solat tahajud sehingga ya bengkak kaki, ya sujud terlalu lama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mohon untuk umat dia. Dan doa paling makbul dah ketika kita sujud. Doa antara doa yang makbul sebab itu ialah antara yang paling qarib, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita solat jamaah, kita ialah ikut imam. Imam baca 3 kali, kita pun baca 3 kali. Imam bangkit, kita pun ikut bangkit. Cuma tuan-tuan kalau curi masa tu boleh ambil sikit. Imam sebut Allah Rabbana ta'ala, kita curi masa doa saya, Allah ampunlah dosa ibu bapaku. Dan Allah, jangan lafaz mulut dan hati. Jangan kita mengambil masa yang lama sampai imam salam kita pun baru bangkit duduk tahiyat akhir. Ya. Baik. Itu saja. Ada lagi pertanyaan? Sebelum ditutup. InsyaAllah ya, tuan-tuan, diberi kefahaman dan kita dapat amal. Semoga solat kita semakin hari semakin bertambah baik. Dan yang paling penting, sembahyang kita tadi dapat menaik rahmat bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf ada kekurangan, salah silap ya penyampaian saya. Jika ada tersilap barangkali mungkin yang mengetahui nak menegur pun saya lalukan ya teguran tersebut. Sekian itu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi